Salam sejahtera dan selamat pagi. Hari ini saya akan membentangkan tugasan 3 PAKK 3412 iaitu pembentangan refleksi daripada stesen permainan yang telah kami jalankan bersama kanak-kanak prasekolah pada 11 Oktober 2023. Nama saya Ros Alisha Fitriah binti Rustan daripada unit PAKK 2 PISMP Jun 2022. Kandungan pembentangan saya pada hari ini ialah yang pertama, pengenalan aktiviti-aktiviti yang telah kami jalankan, objektif aktiviti, kelebihan aktiviti, kelemahan aktiviti, cadangan penambahbaikan aktiviti, dokumentasi dan juga kesimpulan. Antara aktiviti-aktiviti yang kumpulan kami telah dilaksanakan adalah yang pertama, trading activity di mana kanak-kanak perlu memasukkan tali kasut ke dalam straw yang telah ditampal pada lukisan-lukisan serangga. Aktiviti yang kedua adalah supercar di mana kanak-kanak perlu berlumba bersama rakan mereka sehingga ke garisan penamat. Permainan yang ketiga adalah imbang beanbag di mana kanak-kanak perlu meletakkan beanbag ataupun pundi kacang di atas kepala mereka dan perlu berjalan dalam satu pusingan tanpa menjatuhkan pundi kacang tersebut. Dan aktiviti yang terakhir adalah isi air dalam botol. Antara objektif-objektif aktiviti yang ingin dicapai dalam pelaksanaan aktiviti ini antaranya ialah untuk menggalakkan perkembangan psikomotor kanak-kanak iaitu motor halus dan juga motor kasar, membantu kanak-kanak dalam mengawal emosi mereka. Antara kebaikan yang dapat diperoleh daripada aktiviti yang telah dilaksanakan tersebut adalah yang pertama, dapat membantu dalam memperkembangkan kemahiran psikomotor kanak-kanak seperti motor halus dan motor kasar. Contohnya, dalam trading activity, kanak-kanak perlu memasukkan tali kasut ke dalam straw. Jadi itu secara tidak langsung dapat membantu kanak-kanak dalam mengembangkan lagi kemahiran motor halus mereka. Selain itu juga, dalam aktiviti supercar, dan juga imbang beanbag, ini dapat mengembangkan lagi motor kasar kanak-kanak kerana semasa aktiviti supercar, kanak-kanak perlu merangkak di dalam supercar tersebut sehingga ke garisan penamat. Yang seterusnya adalah dapat membantu kanak-kanak dalam keupayaan mereka untuk mengawal emosi mereka. Contohnya, semasa menjalankan aktiviti tersebut, ini dapat menguji tahap kesabaran kanak-kanak supaya dapat menghabiskan dan menjalankan permainan tersebut dengan baik. Dan kebaikan yang seterusnya adalah dapat meningkatkan koordinasi mata kanak-kanak dan daya fokus kanak-kanak. Contohnya, untuk trading activity, kanak-kanak perlu mempunyai daya fokus yang tinggi dan koordinasi mata yang baik kerana mereka perlu memasukkan tali ke dalam straw, jadi itu dapat meningkatkan daya fokus mereka. Untuk aktiviti isi air dalam botol juga, kanak-kanak perlu mempunyai koordinasi mata yang baik kerana mereka perlu memastikan air yang diperah tersebut dapat masuk ke dalam botol yang telah disediakan. Yang seterusnya adalah dapat menguji koordinasi badan kanak-kanak di mana dalam aktiviti imbang beanbag, kanak-kanak perlu mengimbangkan badan mereka sepanjang berjalan kerana bagi mengelakkan pundi kacang tersebut daripada jatuh. Itu secara tidak langsung dapat membantu mereka untuk meningkatkan tahap koordinasi badan mereka. Dan kebaikan yang terakhir adalah dapat memupuk keyakinan kanak-kanak di mana dalam aktiviti supercar, mereka perlu berasa yakin untuk berlumba bersama rakan mereka sehingga ke garisan penamat. Dalam pelaksanaan aktiviti itu juga, guru dapat memberikan kata-kata semangat bagi mereka supaya berasa bermotivasi dalam menjalankan permainan tersebut. Selain kebaikan, terdapat juga kelemahan sepanjang pelaksanaan stesen permainan tersebut. Antaranya ialah straw yang ditampal pada kotak mudah tercabut apabila kanak-kanak menggunakan produk tersebut. Bagi trading activity, straw yang ditampal pada lukisan tersebut mudah tercabut apabila kanak-kanak menggunakannya. Hal ini demikian kerana gam ataupun pelekat yang digunakan tersebut tidak terlalu kuat bagi memastikan straw tersebut
tersebut ditampal dengan baik. Kelemahan yang kedua adalah menggunakan kotak yang lebih keras atau lebih besar bagi menarik minat kanak-kanak. Contohnya, bagi trading activity, lukisan tersebut mungkin boleh dilukis pada kotak yang lebih besar atau kepingan kotak yang lebih besar bagi menarik minat kanak-kanak, dan kanak-kanak juga secara tidak langsung akan berasa teruja untuk menggunakan produk tersebut. Kelemahan yang terakhir adalah risiko untuk kanak-kanak terjatuh adalah tinggi. Contohnya dalam permainan isi air dalam botol, seperti kita tahu, stesen permainan tersebut dijalankan di dalam dewan. Jadi, air yang tumpah semasa pelaksanaan aktiviti tersebut dapat menyebabkan atau memberi risiko yang tinggi kepada kanak-kanak untuk terjatuh semasa pelaksanaan aktiviti tersebut. Oleh itu, terdapat beberapa cadangan penambahbaikan bagi mengatasi kelemahan-kelemahan sepanjang pelaksanaan stesen permainan tersebut. Antaranya adalah dengan menggunakan pelekat yang lebih kuat untuk melekatkan straw pada kotak gambar tersebut. Jadi, dengan menggunakan pelekat atau gam yang lebih kuat, straw tersebut tidak akan mudah tercabut dan proses permainan tersebut dapat dijalankan dengan lebih lancar. Dan yang seterusnya adalah buat secara outdoor seperti di padang, kerana kanak-kanak ini berpotensi tinggi untuk cedera. Contohnya, bagi aktiviti isi air dalam botol, mungkin permainan tersebut boleh dijalankan di padang kerana air yang tumpah tersebut tidak akan menyebabkan kanak-kanak terjatuh kerana air tersebut tidak menyebabkan lantai itu menjadi licin. Dan juga supercar, aktiviti supercar boleh dijalankan di ruang lebih luas. Jadi, risiko untuk cedera seperti berlanggar antara satu sama lain dapat dielakkan. Yang ketiga adalah menggunakan bahagian lembut di bahagian dalam supercar bagi meminimumkan kecederaan. Contohnya dengan menggunakan kain felt di dalam supercar tersebut bagi mengelakkan kecederaan yang berlaku, contohnya di bahagian lutut kanak-kanak. Dan cadangan penambahbaikan yang terakhir adalah produk perlu dihias dengan hiasan lebih menarik supaya kelihatan lebih ceria. Contohnya, bagi trading activity supercar mungkin boleh menggunakan hiasan-hiasan lebih menarik dan lebih ceria bagi menarik minat kanak-kanak, dan mereka juga akan merasa lebih teruja untuk menggunakan produk tersebut. Di sini adalah video dokumentasi sepanjang proses pelaksanaan stesen permainan tersebut. Kesimpulannya, melalui aktiviti yang telah dijalankan tersebut, kanak-kanak dapat mempelajari pelbagai perkara baharu. Selain itu juga, aktiviti tersebut mampu membantu kanak-kanak dalam perkembangan mereka secara menyeluruh, iaitu dari segi fizikal, seperti perkembangan psikomotor mereka dan juga emosi. Kanak-kanak dapat melibatkan diri secara aktif semasa permainan dijalankan, dan perkara itu secara tidak langsung dapat membantu kanak-kanak untuk bersosial bersama rakan sebaya mereka. Mereka akan tidak berasa malu dan segan untuk mencuba perkara baharu kerana terdapatnya guru yang memberi dorongan dan juga motivasi kepada mereka untuk meningkatkan tahap keyakinan mereka. Dalam proses pelaksanaan aktiviti ini juga kami menggunakan pendekatan belajar sambil bermain. Hal ini demikian kerana selain kanak-kanak dapat belajar perkara baharu, mereka juga dapat mendapat keseronokan dan ianya dapat menarik minat mereka untuk belajar kerana ini tidak menggunakan
pembelajaran secara terus, malah kita belajar melalui bermain. Jadi kanak-kanak akan berasa seronok dan ingin mencuba perkara tersebut berulang-ulang kali. Jadi itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.